Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asraqal hadits kitabullah wa khal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan Setiausaha Bandar Para JK yang dimuliakan, lagi dihormati imam yang memimpin solat maghrib sebentar tadi, yang mendoakan kebahagiaan kita dunia dan kebaikan kita di akhirat, dan mendoakan kemenangan mujahidin di Palestin dan hancurkanlah Yahudi di Gaza, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan dan siap awal-awal datang mempersiapkan masjid, dan seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dikasihi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kata Allah SWT kerana telah menganugerahkan kepada kita satu masa untuk kita memenuhi masa. Satu masa itu ialah masa waktu ini, dan kita dapat memenuhi masa, iaitu masa yang dijadualkan oleh Allah. Kita hidup ini diberi masa. Ada masa ditetapkan dengan jadual daripada Allah. Satu hari ada 5 waktu, itu jadual daripada Allah, tak boleh diubah, dan wajib hadir dan dicatat kehadiran, dan akan dibuka nanti kehadiran nanti hari ini datang ke tidak, penuh ke tidak. Itu nikmat. Nikmatnya datang ke masjid. Datanglah ke masjid seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam hadir ke masjid. Nabi hadir ke masjid setiap hari dan tak pernah tertinggal satu waktu pun sampailah ke akhir hayatnya. Datanglah ke masjid. Yahudi pun kalau lihat orang Islam datang masjid di waktu subuh seperti Jumaat, itu adalah satu petanda yang petanda yang boleh mengalahkan mereka. Ciri-ciri petanda yang boleh mengalahkan mereka. Mereka sekarang ini di ambang kemenangan. Nabi pun dah beritahu, 1400 tahun Nabi dah beritahu, mula-mula mereka akan menang. Kenapa? Kerana kita ada penyakit wahan. Nabi dan hadis Nabi, kita dikeroyok oleh musuh-musuh seperti serigala bahan mangsanya. Sahabat tanya, adakah ketika itu orang Islam tak ramai? Nabi kata ramai, seperti buih di laut, tetapi kamu ada penyakit wahan. Sahabat tanya, apa itu penyakit wahan? Penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahatul maut, cinta sangat dunia dan takut kepada mati. Itulah yang ada melanda kepada umat Islam pada hari ini. Tak rasa pun belah kasihan kepada rakyat Palestin. Yahudi ini berani kerana yang mereka hadapi itu orang tak bersenjata. Apabila orang tu bersenjata, mereka akan lari. Yahudi ini bangsa yang dilaknat oleh Allah. Kita kena ingat, Yahudi ini cuba bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Bani Quraizah. Mereka nak hempakkan Nabi kita dengan batu. Lalu Jibril bagi tahu, Nabi segera berundur, dan kemudian Nabi kepung Bani Quraizah dan dihalau keluar di kota Madinah. Inilah Yahudi. Kalaulah mereka ini bunuh kanak-kanak doktor, tak heranlah. Kerana Nabi pun mereka nak bunuh. Nabi mereka bunuh. Nabi Yahya dipenggal kepala, Nabi Zakaria digergaji hidup-hidup. Apatah lagi keadaan sekarang. Bermaknanya Hitler dahulu pernah bunuh Yahudi. Semua orang kata Hitler ini jahat. Sekarang ini barulah orang boleh nampak siapa yang kata yang dahsyat kejahatan, Hitler ke Yahudi. Lihatlah sekarang ini. Dan Nabi pun beritahu kita akan capai kemenangan, sehingga di hari kemenangan kita, sehingga Yahudi tidak ada tanah untuk mereka lari.
tidak ada bumi untuk mereka larikan diri. Lari di celah batu, batu beritahu di sini Yahudi. Lari di sebelah pokok, pokok beritahu ini Yahudi. Pokok Gharqad, kecuali pokok Gharqad. InsyaAllah kemenangan itu tetap hampir kepada pejuang-pejuang yang kata pejuang-pejuang yang sebenar-benar berjuang kepada Allah SWT. Kita terus itu sebagai selitan saja. Kita terus tajuk pada petang bahagia ini. Tajuknya ialah tajuk yang ke-14. Tajuknya ialah tentang syaitan itu hadir pada saat orang menjelang ajal. Teman-teman duduknya di dunia dan su khatimah yang dikhawatirkan. Ada 3 perkara yang disentuh di sini. Syaitan itu hadir apabila kita ini hampir wafat. Tak kira sesiapa saja, terutama sekali orang yang beriman dan beramal soleh. Lagilah dia datang jenamakan diri. Syaitan itu hadir apabila kita ini hampir wafat. Walau bagaimanapun, kita ada kekebalan kita, iaitu apa? Iaitu beriman dan amal soleh. Kalau tidak ada iman dan amal soleh, tak adalah kebal. Maknanya syaitan boleh goyangkan keimanan ketika itu. Dan yang keduanya ialah teman duduk di saat itu. Apabila kita hampir mati, kita lihat ada orang teman kita duduk di sebelah kita, cantik, handsome, bau wangi, insya-Allah. Kalaulah di sebalik itu, wali'azubillah. Kalaulah lihat teman duduknya ketika hampir mati itu keadaan pakaian lusuh, bau pun tak selesa, wali'azubillah. Dan yang ketiga yang nak disentuh di sini ialah su' khatimah yang amat dikhawatirkan. Sesiapa saja akan khawatir dengan su' khatimah yang akan melanda di akhir hayatnya. Dan sehinggalah kita diajar doa oleh Nabi, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Akhirkanlah penghayatan kami ini dengan sebaik-baik pengakhiran, dan janganlah mengakhirkan kewafatan kami dengan seburuk-buruk pengakhiran. Jadi antaranya ialah akhir yang baik itu ialah beriman. Dan kepada orang yang pernah murtad sempat taubat, itu di antara husnul khatimah. Su' khatimah itu tak sempat bertaubat daripada cara hidupnya. Katakan cara hidupnya menggemari maksiat, dan akhirnya mati dalam keadaan perkara yang mereka gemari maksiat itu, tak sempat taubat. Wali'azubillah. InsyaAllah orang yang beriman dan beramal soleh, yang sentiasa beramal soleh, tidak akan berakhir dengan keburukan. Tak akan berakhir. Orang yang beriman beramal soleh ini seperti kita ibaratkan baik sampai akhirnya baiklah dia, dan dia mati pun baik. Orang yang buruk ini buruk taubat kemudian wafat, baiklah dia. Tetapi itu hidayat. Ada orang yang campur aduk, baik buruk, kemudian dia wafat. Itu tengoklah timbangannya macam mana. Tetapi orang yang beriman beramal soleh ini, jangan khawatir, jangan bimbang. Kalaulah kita rasa dah buat baik kepada Allah dan rasa kita pun ada juga amal soleh, insya-Allah kita akan berakhir dengan husnul khatimah, iaitu pengakhiran yang baik. Itu adalah seperti juga dikatakan perkara itu yang dijanjikan oleh Allah. Kalau baiklah sepanjang masa. Jangan sekali-kali nak buat jahat. Nanti ketika kamu lakukan kejahatan, ketika itulah nyawa kamu melayang. Jadi matilah dalam keburukan. Tetapi orang beriman pasal ini, dia tidak akan lakukan kejahatan, walaupun rasa nafsu itu nak, tapi tak buat. Jadi dia akan berakhir dengan baik. Itulah 3 perkara yang menjadi topik yang menjadi utama sini. Kita lihat satu persatu, iaitu setan itu hadir dahulu. Jadi setan ini Allah berfirman dalam surah Yasin, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Setan ini musuh kamu yang nyata, dan dia itu ahli neraka.
Syaitan itu ahli neraka dan dia musuh kamu yang nyata. Aku ingatkan kepada kamu, alam ahad ilaikum ya bani adama. Syaitan itu musuh kamu nyata. Wala ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Jadi sembah syaitan itu bukanlah maksudnya tidak ada manusia yang menyembah syaitan seperti orang kafir sembah patung, tak ada. Sembah syaitan itu maksudnya syaitan ini memandu nafsu kita. Dia memandu. Kalau dah nafsu jahat, dia yang pandu, memandu kita ke arah keburukan. Dialah yang pandu. Jadi orang yang sembah syaitan ini maksudnya orang yang sentiasa mengutamakan nafsu buruk. Apa yang buruk baginya indah. Seperti Allah berfirman, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda syaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitan ini mempercantikkan keburukan, wasawala, dan dia memanjangkan angan-angan kamu. Jadi sampai bila nak taubat, tak tahulah nak taubat. Benda yang maksiat itu secara cantik, dan maksiat ini memang cantik. Makin malam makin cantik, makin malam makin berwarna-warni maksiat. Cantik sangat. Kalau ikut selera nafsu, semuanya nak. Tak kira lah siapa tahu nak. Tetapi kenapa tak cenderung? Itu adalah keimanan, itu adalah ketaatan kepada Allah. Masing-masing taat kepada Allah, walaupun mengikut seleranya nafsu. Semuanya nak rasa, tetapi itu telah diterangkan oleh Nabi. Itulah syaitan. Jadi orang yang sembah syaitan ini orang yang sentiasa mengutamakan nafsu ke arah maksiat. Ini orang sembah syaitan. Sebab tak ada orang sembah syaitan seperti ini. Itulah maksudnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Jadi syaitan ini, kalau kita sebelum kita tengok sini, kita kisah syaitan, sikit kita lihat dulu kisah syaitan. Syaitan ini, dia ini terkenal ahli ibadat kepada Allah 80,000 tahun. Ini ada dicatat dalam buku Imam Ghazali. Syaitan ini seorang yang alim. Syaitan ini adalah guru kepada Jibril dan Mikail. Dia penasihat dan dia hidup dalam masyarakat malaikat. Dan dia penasihat kepada malaikat. Sekiranya malaikat nak mengetahui ilmu, malaikat ini akan tanya syaitan, kerana dia ini orang berilmu dan dia adalah orang yang mulia di kalangan malaikat. Dia seorang yang bukan malaikat, tapi dia berada dalam kalangan malaikat. Sebab itulah ketika Allah sujud kepada Nabi Adam, termasuk juga syaitan. Allah kata kepada malaikat, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apabila Allah sujud kepada Nabi Adam, Allah dalam ayat itu tak suruh kata syaitan, ya syaitan isjudu li adama. Tak ada. Allah kata sujud semua kamu. Bermakna termasuklah syaitan dalam malaikat itu. Sebenarnya dia seorang saja dalam tu. Apabila Allah kata malaikat sujud semua kamu, termasuklah syaitan. Jadi syaitan ini dia bermusuh dengan manusia. Apabila Nabi Adam diciptakan dan Nabi Adam ini diletak di tengah masyarakat malaikat memuji Allah. Syaitan pun datang, kalau orang mulia daripada aku akan hancurkan. Itu belum lagi Adam diwujud, belum lagi Adam ditiupkan roh, belum apa-apa lagi, Adam tak hidup lagi, dah ada dah perasaan itu. Apabila datang perintah, apabila Adam ditiupkan roh, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu dah surah Baqarah. Semuanya sujud, malaikat semuanya sujud. Apabila Jibril angkat kepala, tengok syaitan tak sujud lagi. Jibril sujud lagi, kembali sujud. Kerana mungkin rasa orang yang mulia itu tak sujud, dia pun sujud. Dan bangkit tengok syaitan tak sujud. Ketika itulah syaitan, Allah kata kamu dilaknat. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin fa iza sawaitu wa nafakhtu fi ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kullum ajma'un. Semua malaikat sujud illa iblis fastakbara wa kana minal kafirin, kecuali iblis sombong, angkuh dan jadi orang kafir.
Qala ya iblis, ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai. Wahai iblis, kenapa kamu tak sujud kepada orang yang Allah ciptakan dengan tangan aku sendiri? Allah tanya, kenapa kamu tak sujud kepada perintah aku yang aku ciptakan dengan tangan aku sendiri? Khalaqtu bi yadai astakbarta am kunta minal alin. Adakah kamu rasa sombong dan kamu rasa lebih tinggi? Syaitan jawab, qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lebih mulia daripadanya. Aku dijadikan daripada api, dia daripada tanah. Bagaimana aku nak sujud? Aku lebih mulia. Pasal sujud itu Allah tidak nyatakan siapa mulia. Sujud itu perintah. Tak kira lah kamu siapa, daripada emas ke, daripada perak ke, perintah suruh sujud. Sujudlah. Tak kira lah kamu asal daripada mana, semuanya aku yang ciptakan kamu. Kamu nak bahas apa? Kamu nak nyatakan kamu lebih mulia, kenapa? Itu bukan kemuliaan apa, itu ialah sujud dan taat. Kalau kamu rasa kamu mulia, kamu akan taat. Itu kemuliaan, itu ketaatan kamu kepada aku. Tapi syaitan engkar. Lalu Allah perintah, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari sini, kamu direjam. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Kamu dilaknat oleh aku sampailah kiamat. Lalu syaitan minta tunggu, tangguh. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsum. Qala fa innaka minal munzarin. Berilah aku tempoh. Allah kata tak apa, aku beri tempoh kepada kamu. Mana kalau nak taubat? Apa bukan nak taubat? Qala fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadika minhumul mukhlasin. Bermulalah musuh kita kepada kita sampailah bila-bila. Sampailah dia, kalau dia taubat, tapi tak tahulah taubat tidak, itu terserah kepada Allah SWT. Dia kata, aku akan sesatkan dengan kekuatan yang kau beri kepada aku. Qala fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan anak Adam ini. Itu sumpah syaitan di saat akhir berpisah dengan Allah, berpisah daripada Allah, ada dicampak ke muka bumi. Apabila Adam dicampak muka bumi, dia pun ikut turun kerana untuk menyesatkan. Illa ibadakal mukhlasin. Aku akan sesatkan kecuali hamba-hamba kamu yang engkau bersihkan hati. Yang bersihkan hati itu orang beriman dan beramal soleh. Hati yang bersih akan beriman. Hati yang tak bersih, ia akan jadi sombong dan angkuh. Orang beriman, syaitan tak boleh buat apa-apa pun. Teruskan ketaatan, bermakna taatlah kepada Allah, anibudullah, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada rasul. Syaitan tak boleh buat apa-apa kepada orang yang taat kepada Allah. Dan syaitan pun Allah kata, qala fal haq wal haqu aqulu. Maka Allah kata, aku berkata yang benar aku katakan. Qala fa haq wal haqu aqul la amla'anna jahannama minal jinn la amla'an jahannama minka wa min man tabi'aka minhu ajma'in. Aku akan penuhkan engkau dalam neraka, dan sebab dia itu engkar dan angkuh. Itulah syaitan. Di akhirat nanti ada orang-orang minta kepada Allah lepaskan diri daripada syaitan ini. Syaitan, orang-orang tu jawab, kenapa pula nak lepaskan hari ini? Kamu ikut aku kenapa? Itulah akan berlaku di akhirat. Semuanya akan bergaduh sesama sendiri, orang yang masuk neraka kerana ikut syaitan ini. Itulah syaitan. Jadi dia ini orang yang mulia dan tinggi darjat, lebih tinggi darjat, sehinggalah dia jadi penasihat guru kepada malaikat. Tetapi ada satu sombong dan angkuh, tak mau taat. Walaupun kamu rasa kamu lebih mulia daripada kejadian, Allah tak kira. Aku kira ketaatan. Aku tak kira asal kejadian kamu. Sampai kita hari ini, Allah tak kira asal kejadian kita. Kulit putih ke, kulit hitam ke, kulit cerah ke, bangsa apa, Allah tak kira. Apa yang Allah kira? Taat. Siapa yang taat kepada aku, itulah orang yang mulia. Walaupun asal kejadian itu lebih mulia, itu pandangan kamu. Di sisi aku, inna akramakum indallah atqakum. Orang yang mulia di kalangan
kamu ini kepada aku orang yang tinggi takwa, iaitu ketaatan kamu kepada Allah, itu yang orang mulia di sisi aku. Jadi itulah syaitan. Jadi syaitan ini kerjanya ialah menyesatkan manusia. Siapa yang Islam, dia akan berusaha supaya keluar daripada Islam. Siapa yang beramal soleh, dia berusaha supaya orang itu terlalai daripada beramal soleh. Tetapi dia tak boleh buat apa-apa. Tidak ada apa-apa. Kalau kita tak ikut, dia tak boleh paksa. Tetapi dia boleh membisik-bisik was-was. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, daripada manusia dan juga daripada jin. Itulah syaitan. Dalam sejarah perang Uhud, ketika tentera Islam, ketika Islam diserang kata serangan mengejut. Mula-mula tu dah menang, tetapi diserang kembali daripada arah belakang, sehingga berterabur tentera Islam. Sehinggalah Nabi sendiri pun dalam keadaan huru-hara, sahabat-sahabat semua dalam keadaan huru-hara. Ketika itu syaitan menjerit, Muhammad dah mati. Itulah syaitan, musuh kepada kita. Dia menjerit mengatakan Nabi dah wafat, Nabi dah mati, Muhammad dah mati. Sehingga tentera Islam layu, tentera Islam seperti terserah kepada kekalahan. Di saat itu muncullah sahabat muncul, bangkitkan balik, bangkit semua, bangun semua. Kita berjihad bukan kerana Nabi, bukan kerana Muhammad, kita berjihad kerana Allah. Walaupun dia dah wafat ataupun dia mati, kita kena teruskan apa yang dia suruh kepada kita. Barulah tentera itu bangkit balik jaga Nabi. Nabi pun cedera. Tapi itulah syaitan. Dan banyak lagi kisah-kisah syaitan ini menyelewengkan manusia supaya manusia ini terbias. Jadi syaitan ini tak pernah putus asa kepada kita. Sebab itulah dibawa tajuk ini, di saat hampir kematian kita, di saat kita nak dicabut nyawa, dia pun datang dengan menyerupai ayah kita, emak kita. Mak kita pun datang dah. Wahai anakku, aku dah mati dulu terlebih dahulu daripada kamu. Masuklah agama ini, agama Yahudi, agama Nasrani. Itulah agama yang betul sebenarnya. Itulah syaitan yang datang di saat akhir. Oleh kerana kita dah beriman dan beramal soleh dengan ikhlas kepada Allah, kita tetap kenal kamu syaitan, pergi jauh. Aku kenal kamu syaitan, kamu iblis. Bagaimana kita boleh kenal? Kita tak kenal. Yang kenalnya ialah iman kita dan amalan soleh kita yang akan menghalau syaitan ini. Itulah pentingnya iman dan amalan soleh. Setidak-tidaknya solat fardu itu disempurnakan dengan sebaik-baiknya sebagai seorang yang soleh. Kalau tak ada solat, mana lagi nak berpegang? Kalau tak ada solat, puasa tak ada, mana lagi nak berpegang ketika itu? Dia datang dengan wajah ayah kita, tetapi kita tetap kenal. Kamu syaitan, pergi jauh daripada sini. Itu apa yang dicatatkan dalam sini. Kita lihat di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kita mulakan apa yang tercatat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ketika seorang hamba akan meninggal dunia, ada dua syaitan duduk di dekatnya. Yang satu di kanan, satu di kiri. Yang di kanan menjelma seperti ayahnya, berkata kepadanya, wahai anakku, aku sangat sayang dan cinta padamu. Karena itu matilah memeluk agama Nasrani yang merupakan agama terbaik dari semua agama yang ada. Dan di kiri pula jelma seperti ibunya, berkata kepadanya, wahai putraku, akulah yang mengandung kamu, menyusui kamu, membesarkan kamu. Karena itu matilah kamu memeluk agama Yahudi yang merupakan agama terbaik dari semua agama yang ada. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Abu Hasan Al-Qasi dan bukunya Risalah Ibn Zaid. Itulah yang ada dalam satu hadis. Hadis tak dinyatakan sahih ataupun tak sahih, tapi itulah syaitan ini hadir, dan kisah ini banyak dan diceritakan dalam bab ini tentang kisah ini hadir saat mati. Tetapi jangan takut, jangan bimbang, kalaulah kita ini tetap dengan Allah.
adalah juga amalan soleh seperti disebut. Setidak-tidaknya solat itu kita jaga. Berarti itulah ketua amalan soleh kita dengan Allah. Dan kita sentiasa jaga daripada kesalahan, kesalahan, tak buat yang salah. Dan iman sentiasa kita minta tetap, Rabbana la tuzigh qulubana, jangan goyangkan kami, selewengkan kami setelah kami ini mendapat hidayat. Bermaknanya syaitan tak boleh buat apa-apa. Walaupun dia datang dengan sedemikian rupa ayah kita, mak kita, kita tetap kenal. Yang kenal itu ialah kerana amalan dan iman kita. Itu sudah jadi ketetapan Allah kepada kita. Maknanya Allah tetap kepada kita kenal syaitan, Allah tetap kepada kita boleh menjawab apa saja kepada munkar dan nakir. Kalaulah kita ini tetap dengan Allah SWT. Jadi syaitan ini, cuma nak ingatkan, syaitan ini tak pernah berputus asa untuk sesatkan manusia. Tak pernah putus asa. Seperti mana dia pujuk Nabi Adam itu makan buah yang dilarang. Hawa dan Adam makan benar. Tak pernah kecewa. Datang pagi-pagi tanya khabar, dah makan ke belum? Belum. Kalau begitu, marilah kita sarapan di pokok itu. Di situ ada buah cantik, ranu. Kita makan buah itu, marilah ada. Adam ketika itu, ketika ingat tak boleh, itu haram. Lama kelamaan, hari-hari. Dan itu cara syaitan memujuk. Dan ialah sudah menjadi takdir Allah. Nabi Adam terlupa juga. Jadi fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Jadi syaitan dah yang menggelincirkan. Fa'azallahuma syaitan anhuma fa'akhraja mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Jadi syaitan inilah yang goda nikmat sehingga fa'azallahuma syaitan anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Syaitan yang menggelincirkan Nabi Adam daripada surga itu. Itu sebenarnya kehendak Allah. Sebenarnya panjang ceritanya. Jadi itulah kata Tuhan sebut dalam Al-Quran. Itulah musuh. Alat mahad alikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Jangan sekali-kali sembah syaitan. Jadi syaitan itu yang menggelincirkan Nabi Adam daripada syurga. Dan kita pun hiduplah di muka bumi ini. Dan syaitan pun ikut turun untuk sesatkan kita, untuk sesatkan supaya kita ini sentiasa engkar kepada Allah SWT. Allah berfirman, Allah waliyul lazina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wal lazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Allah itu Tuhan kita yang keluarkan kita daripada kegelapan ke dalam cahaya Allah. Dan orang kafir, wallazina kafaru awliya'uhumut taghut, orang kafir Tuhan mereka itu taghut. Taghut itu ialah tafsir kepada taghut itu di ayat itu ialah syaitan. Bukanlah tafsir taghut. Jadi Tuhan orang kafir ini syaitan. Taghut. Kerana syaitan dah memperelokkan, sawwalalahum wa amlalahum, memperindahkan apa yang mereka sembah dan memanjangkan angan-angan. Sebab itulah kalau dah hanyut dalam perkara, dah hanyut dalam maksiat, dipanjangkan angan-angan. Wali'azubillah. Jadi balik kepada sini, jadi syaitan itu hadir, tak pernah putus asa. Di saat-saat kita hampir mati, dia datang. Datang nak sesatkan juga. Di saat-saat akhir, tak pernah putus asa kepada kita. Tapi insya-Allah kita sentiasa tetap, sebab kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dan satu ayat, dan satu doa lagi, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas ketaatan Engkau. Maknanya jangan taat pada syaitan ini. Janganlah sampai tersembah syaitan. Tetapkan hati ketaatan Engkau. Itu doa kita kepada Allah. Jadi Allah berkenan terima doa kita, insya-Allah. Sebab orang beriman dan beramal soleh, tidak ada yang mati keadaan yang buruk, tak ada. Ulama kita kata tak ada yang mati keadaan buruk, tak ada.
Yang mati keadaan buruk itu memang orang itu dia buruk dan dia tak sempat taubat. Jadi dah buruk, tak sempat taubat, memanglah dia mati dalam keadaan buruk. Orang beriman, beramal soleh, insya-Allah kita semua ini sentiasa baik, akhirnya baiklah. Takkanlah buruk. Baiklah. Kita tak pernah dengar orang yang baik ini selalu datang ke masjid, tiba-tiba wafat di dalam rumah ibadat yang lain. Pernah kita dengar? Tak ada. Kalau dah selalu datang masjid, dia akan wafatlah di masjid. Itu Allah sendiri yang akan jaga kepadanya, dan Allah memberi hidayat kepadanya supaya dia ini sentiasa istiqamah dengan amalan solehnya. Riwayat yang sama juga dituturkan oleh Hamid. Riwayat yang sama juga dituturkan oleh Imam Ghazali dalam buku Kashful Ulum Al-Akhirah. Ketika nyawa seseorang akan dicabut, datanglah berbagai fitnah kepadanya. Setan iblis datang memerintahkan anak buahnya untuk menggoda dan menyesatkannya. Mereka datang dengan menjelma berbagai sosok orang yang tercinta yang sangat hormati, seperti ayah, kakak, adik, teman karib, sahabat dan lain sebagainya. Mereka mengatakan, sebentar lagi kamu akan mati, hai fulan, dan kami telah mendahuluimu. Matilah kamu sebagai orang Yahudi, kerana ia adalah satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah. Dan jika ia berpaling dan menolak ajakan syaitan itu, datang lagi yang lain dan berkata, matilah kamu agama Nasrani, dan memeluk agama Nasrani, iaitu Kristian, kerana itu adalah agama Nabi Isa Al-Masih yang menghapus agama Nabi Musa. Mereka kemudian menceritakan kepadanya akidah-akidah setiap agama, dan bukan agama Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah syaitan yang tak pernah putus asa untuk menyesatkan manusia. Sampai di akhir-akhir nak mati pun dia datang. Adakah manusia yang tersesat di saat itu? Wallahu a'lam. Insya-Allah tidak ada. Sebenarnya tidak ada, kecuali orang itu memang dah sesat. Tak sempat taubat. Kalau dah insya-Allah kita ni semua ni insya-Allah tidak ada apa-apa ketika itu, kerana ketetapan Allah kita kenal syaitan, dan ketetapan Allah, kalaulah kamu seorang yang baik, ikhlas kepada Allah, Allah sendiri jaga diri kita. Allah sendiri jaga kita dengan apa? Dengan memberi hidayat. Di saat apabila seorang orang yang saleh itu hampir mati, hampir dekat kepada tarikh wafatnya, hidayat untuk meningkatkan amalan soleh itu sentiasa ditunjukkan oleh Allah. Apabila hampir masa untuk wafat, dia semakin memperkuatkan, semakin meningkatkan amalan soleh. Itu hidayat daripada Allah SWT. Sebab itulah ulama kata, orang yang beriman dan beramal soleh ini tak ada yang mati buruk, tak ada. Kerana Allah sendiri yang jaga, iaitu dengan memberi hidayat kepada mereka. Ialah daripada muda sampai ke tua, Allah jaga, akhirnya Allah jaga, dan dia pun berwafat dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Jadi kalau mengikut Imam Ghazali, itulah syaitan, dia datang. Tadi katakan kiri kanan, dan Imam Ghazali ni sebut mula datang ajak kepada agama Yahudi, lalu kita tolak, sesuatu itu tolak, datang pula pasukan yang kedua ajak kepada agama Nasrani, iaitu Kristian, kerana agama Nabi Isa lah yang terbaik, yang menghapus agama Nabi Musa itu. Masuklah Nasrani. Tadi kamu tolak Yahudi, memanglah Yahudi itu dihapuskan oleh Nabi Isa. Sekarang ni masuklah Nasrani. Kita tetap la ilaha illallah. Jadi ketika itulah kita ini dianjurkan untuk tuturkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir mati. Ketika itu kita tuturkan kalimah itu kepadanya, la ilaha illallah, dia pun ikut. Dengan kalimah itu, syaitan itu lari tercerit-berit. Bermakna kalau dah lihat orang nazak, tuturkan kalimah itu supaya dia ikut. Itu antaranya ialah untuk menghalau syaitan yang hadir ketika itu.
Ada orang nampak ketika itu, orang yang hampir mati saja yang nampak. Kita tak nampak ketika itu. Sebab itulah ketika sakarat ujian yang besar, huru-hara, walaupun orang itu alim, orang itu ulama, ketika sakarat semuanya akan menjadi huru-hara. Kerana ketika itu fitnah-fitnah yang datang itu, ujian yang datang ketika itu berbagai-bagai. InsyaAllah seperti mana disebut, orang beriman dan beramal soleh, dia tetap dalam keadaan baik. Dia tetap keadaan baik kerana dia seorang yang baik. Kerana dia seorang yang baik kepada Allah daripada muda sampailah ke akhir hayatnya. Dia tak akan berubah. Tak akan digoncang. Walaupun digoncang sedemikian, dia tak akan berubah. Tak akan berubah kepada la ilaha illallah. Pada saat itu Allah memalingkan orang yang dikehendakinya. Dan itulah mana firman Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada, kalaulah orang itu memanglah orang itu buruk dan tak sempat taubat, jadi Allah palingkanlah. Jika orang itu disebut pada saat itu Allah palingkan orang yang dikehendakinya. Orang itu yang terlalu buruk dan tak sempat taubat, lalu dia pun ikutlah apanya syaitan minta tu, matilah Nasrani, matilah Yahudi, dia pun hanggup. Bukan, adakah berlaku kalau mengikut Imam Ghazali, berlaku kalaulah dia orang itu seorang yang buruk maknanya tidak taat kepada Allah. Makna tak taat kepada Allah lah, suka kepada perkara yang maksiat, tidak ambil berat tentang agama Allah, tidak ambil berat tentang mempelekehkan agama Allah. Ada orang kita tak gemar dengan agama dia, tak agama Islamnya dia ada, bukan tak ada. Ada sebahagian daripada kita ini murtad, bukan tak ada. Tanya Jais tahu dah berapa orang murtad, berapa. Sebab dalam pendaftaran negara pun ada orang minta nak kepada nama lain. Nama dah elok dah, nama Islam dah elok, nak tukar kepada agama nak tukar kepada nama barat, kerana dia kata dia dah tukar agama. Tapi tak dibenarkan. Dan perkara ini banyak. Kalaulah tanya orang-orang yang kata yang sentiasa menyelidiki orang-orang murtad ini, ramai. Dalam Facebook pun ada, daripada Facebook ada kumpulan murtad pun ada. Kalaulah nak berbahas dengan mereka, pening kepala, tak boleh jawab kita berbahas dengan mereka, kerana hujah-hujah mereka itu hujah akal. Kita kalau boleh hujah akal, bagaimana kita nak menjawab hujah akal? Kita kata ada Tuhan, dia kata tak ada. Jadi kita tahu kita baca qul Allah, dia ada hujah-hujah lain. Mana ada Tuhan? Tak ada Tuhan. Itu semua bukan orang lain, orang Islam. Kebanyakannya ada Islam. Jadi bagaimana? Adakah apabila di saat nak wafat, syaitan pun datang, ketika itu Yahudi yang baik untuk kamu, tak tahulah nak kata apa. Jadi ketika itu kalau Allah kata berpaling, dia akan angguk aja dah. Angguk ya. Maknanya terkeluarlah dia daripada situ, daripada agama Allah. Kalaulah Allah kehendaki, memang ada. Kalaulah macam itu, kalau Allah nak palingkan orang kehendakinya, itulah firman Allah Ta'ala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami ini condong kepada kesesatan, kekafiran, sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat di sisi engkau. Dengan kata lain, janganlah engkau goyangkan hati kami saat menghadapi kematian, setelah sebelumnya engkau kurniakan kepada kami petunjuk. Jadi doa Rabbana la tuzigh qulubana ini, doa itu singkat, simple, tetapi doa itu amat besar pada diri kita, kerana kita minta kepada Allah, kita minta dalam hati kita, di saat kematian aku, jangan selewihkan hati ini kepada engkau ya Allah. Kerana Allah boleh nak selewihkan kita itu hati seperti mana disebut. Tapi insya-Allah, kalaulah ikhlas kepada Allah, hati kita tetap kepada Allah, Allah pun tetapkan hati kita. Itu janji Allah. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayah
wal akhirah. Allah tetapkan orang beriman ini, orang beramal saleh ini dengan kata-kata yang tetap di dunia. Ketika di dunia dia taat kepada Allah, wal akhirah, dan ketika akhirat itulah ketika di ambang sakarat, dan juga ketika dalam kubur nanti ditanya ma rabbuka. Adakah semua orang boleh jawab? Allah, kita aja boleh jawab, yang lain tak boleh jawab. Dahsyat. Itulah kata, berhati-hatilah dengan dunia ini. Dunia ini dikatakan manusia pun ada yang ada daripada syaitan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi waswas syaitan itu daripada manusia, daripada jin dan juga manusia. Jadi ada manusia bisikan syaitan, kerana dia ini peneruk syaitan. Berhati-hatilah dengan dunia. Bacalah 3 qul ini sentiasa. Di antaranya untuk kita selamatkan diri daripada doa, selamatkan diri daripada syaitan. Sebab itulah besarnya 3 qul dalam ayat kita, dan juga doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika subhanaka inni kuntu minas zalimin. Jadi setakat itu dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Kita akan sambung lagi tajuk yang sama, tapi bab yang kedua dan ketiga, pecahan 2 dan 3, teman duduk dan su'ul khatimah, insya-Allah. Dan kita tangguh sesi ini dengan tulis kafarah wa nusrahul as. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.